Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, bertemu lagi dalam channel Di Kebun Anda. Okey, kepada yang baru menonton, selamat datang diucapkan. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan yang selalu orang kata bersama saya punya channel. Terima kasih. Saya tengok kerap rakan-rakan yang memberikan sokongan dan juga memberikan komen ataupun memberikan kata-kata semangat dalam setiap video saya. Okey, terima kasih diucapkan. Okey, hari ini saya masuk ke kebun macam biasa. Tadi saya tebang pisang sebenarnya. Tapi menangkan waktu masih awal lagi, sekitar dalam pukul 10. Okey, jadi saya nak buat aktiviti pruning pada pokok durian saya. Seperti video-video sebelum ni, saya kerap memaparkan aktiviti pruning saya. Okey, macam seperti saya beritahu, pruning ni perlu kerap dilakukan. Okey, hampir tiap-tiap bulan lah, senang cakap. Hampir ataupun 2 bulan sekali saya akan buat pruning. Itu pun masih lagi terdapat cabang-cabang yang tak bagus lah, ataupun yang kurang mungkin pada dia besar nanti mungkin tak mengeluarkan buah dalam bahasa yang mudah. Okey, ada yang begitu dahan tersebut bersifat dahan jantan lah. Okey, terlanjur saya buat aktiviti pruning. Sebenarnya saya dah buat berapa hari yang lepas, 3-4 hari. Kalau tengok pokok saya ni sedikit terang, banyak saya buat aktiviti pruning. Dahan-dahan yang saya buang, terutamanya dahan-dahan menegak ke atas ni, saya akan buang. Sebab apa? Dahan yang orang kata kategori dahan yang mendatangkan buah hanya dahan yang mendatar bawah daripada 25 darjah. Kalau macam ni tuan-tuan, dia tak mengeluarkan buah. Tapi saya potong dah dulu ni. Potong yang dulu, tapi dahan ni tetap juga naik ke atas. Jadi cara dia saya kena pantau lah. Okey, saya tengok sebab apa, apabila dahan ni ke atas, okey, dahan ni membentuk ke atas, contoh dahan ni ke atas, dahan ni naik ke atas, dahan yang atas ni turut naik ke atas. Sebab apa? Dia tidak dapat membuka lah. Dia tak dapat membuka. Jadi apa yang saya buat adalah saya potong lah. Saya potong macam ni, biar dahan dia atas ni membuka. Contoh atas ni, okey, dia akan terbuka lah sekiranya okey kita buang macam tu. Okey, kalau tengok banyak dah contoh saya buat pruning. Okey, macam tu. Kerap jugalah saya buat aktiviti pruning ni. Contohnya sini tuan-tuan, dahan ni apabila dia ke atas, contoh dahan ni, contoh dahan ni saya tak potong ni sebab saya rasa macam saya tak sampai je, ataupun saya hanya gunakan gunting. Saya try lah. Okey, jadi peralatan saya ni agak tak proper lah untuk pokok yang besar. Aduh. Jadi saya biarkan dahan, saya akan potong dahan tu. Okey, ini saya akan biarkan dahan yang atas tu terbuka. Apabila dia terbuka macam tu, bukaan dahan dia akan mendatar lah. Apabila dia apabila dahan ni dia naik ke atas, dahan yang atas pun turut dia akan naik ke atas. Jadi dahan-dahan yang naik ke atas ni, dia seperti yang kita tahu tuan-tuan, dia tidak orang kata tidak produktif lah untuk mengeluarkan buah. Dahan-dahan yang produktif mengeluarkan buah adalah dahan-dahan yang mendatar, yang kurang daripada 20 darjah. Kalau tengok banyak, walaupun saya sering juga pruning macam ni tuan-tuan. Dulu saya buat pruning, dia naik ke atas kan, saya buat pruning, saya hanya tinggalkan dahan yang mendatar. Macam ni lah rupa dia. Dulu dia naik ke atas ni. Okey, jadi saya tinggalkan dahan-dahan ni. Okey, saya kerat kat sini, dia akan jadi dahan mendatar lah. Macam ni pun serupa. Tapi dahan ni pun dah hampir kepada 40 darjah dah sebenarnya. Saya dah kerat beberapa kali. Beberapa kali saya kerat. Kalau tengok ke atas ni pun, ya Allah, tak sampai lah ni. Nak buat macam mana pun tak tahu. Nanti saya perlu ambil orang kata peratai
yang mungkin bersesuaian lah. Kalau macam ni tuan-tuan, sebenarnya hari tu dia ada dahan naik ke atas, saya potong. Saya akan tinggalkan dahan-dahan kecil dia. Dahan kecil lah sekarang ni yang membentuk sedikit mendata lah daripada dahan yang saya buang hari tu. Ni pun serupa. Dahan yang saya buang, nanti saya akan tinggalkan yang mana yang orang kata saya rasa dahan yang tu yang mendata lah. Dalam masa yang sama kita buang dahan-dahan kecil yang tunas-tunas air yang banyak memakan baja. Okey, kalau macam ni kita kena buang kan, sebab apa dia tak sampai. Saya perlu pakai tangga dah. Pakai tangga ataupun saya perlu pakai gunting yang ada ganda atau guna elektrik tu. Mungkin yang tu sesuai. Saya perlu buat. Proni sekarang umur dia 2 tahun, alhamdulillah lah. 2 tahun baru pulih itu daripada terendam. Okey. Okey. Tuan-tuan, tu aktiviti saya memanjat dah hari ni. Okey. Saya akan buang. Okey, saya tunjukkan video pada tuan-tuan.
Okey, sekarang ni dahan yang atas tu dia naik ke atas. Jadi saya buang yang naik ke atas tu, tinggal yang sedikit mendatar. Saya akan pantau nanti tengok perkembangan pokok ni. Sama ada dia naik semula ataupun sebaliknya. Tapi apa yang saya buat sebelum ni, macam video yang ni, saya kerat. Dia naik ke atas, saya tinggalkan dahan mendatar dan sekarang ni dia membentuk dahan di sini. Tapi dahan-dahan bawah sebenarnya dia kurang produktif sebenarnya. Dia dahan yang melebihi 3 kaki. Macam ni produktif. Bawah ni dia kurang produktif lah kalau nak ikutkan orang-orang yang orang kata biasa dengan aktiviti durian ni, penanaman durian dan juga pruning. Okey, ni contoh dahan-dahan yang saya buang. Okey, yang naik ke atas tu saya buang. Saya hanya tinggalkan yang mendatar sajalah. Kalau tengok tuan-tuan, okey, ni sebenarnya dia naik ke atas, saya buang. Okey, jadi dahan yang besar ni dia menurun lah. Dia dah besar, dia sikit menurun. Ni tuan-tuan, kalau tengok dahan dia naik ke atas, kalau saya tak buang, hari tu saya dos pruning, saya ingatkan dia akan menurun ke bawah kan. Tak buang. Dahan ni lebih dah 45 darjah ni. Dia melentur pula naik ke atas. Naik ke atas mula. Tapi yang saya buang, contoh yang begini kan, saya akan biarlah. Macam begini saya dah buang. Okey. Saya dah buang. Akan tengok nanti saya akan buang yang ni, saya akan tengok dahan ni mendatar. Dahan-dahan yang mendatar nanti saya akan tinggalkan. Banyak siun ni tuan-tuan. Siun-siun untuk buat cantuman. Saya terpaksa tanggal kasut. Sebab apa saya bimbang tapak kasut saya ni mencederakan kulit lah. Kulit durian. Pokok ni dahan dia baru besar-besar ni kan. Takut sekah pun je. Okey. Itulah rupa dia tuan-tuan. Yang mana saya buat pruning tu.
Betulan rupa dia. Ini kalau tengok, Allah, ya ada kaki ni. Ni kalau tengok tuan-tuan, dah buang dia naik agak ke atas. Buang-buang dia naik agak ke atas. Tapi okeylah, ni ada satu dahan yang sedikit mendatar dalam 30 darjah macam tu. Bukaan dahan durian ni sebenarnya tuan-tuan, dia bergantung kepada kesuburan pokok lah. Kalau dia subur, pucuk dia dan daun dia besar dan juga berat, dia akan membuka dengan cantik lah. Kalau dia dah stres tu, satu, dia akan mengeluarkan tunas apabila dia dah kembali pulih daripada stres tu. Ini sebatang ni, tempat air turun ni, masih tak pulih lagi. Alhamdulillah, yang lain semua dah okey dah lepas musim tengkujuh tu hari. Kalau tengok ni tuan-tuan, saya tunjukkan macam mana saya buat pruning untuk saya dapatkan dahan yang mendatar. Okey, macam ni dia naik ke atas, dia mengganggu pembesaran, mengganggu, orang kata dia punya dia mengganggu dahan-dahan, pembentukan dahan di bahagian atas. Jadi saya buang. Okey, kalau tengok ini saya buang, ni saya buang, tinggalkan dahannya yang sedikit mendatar macam ni. Jangan risaulah tuan-tuan pasal pruning ni. Sebab apa, kalau tengok di negara Thailand, aktiviti pruning dia sangat kejam lah. Apa yang boleh saya cakap, sangat kejam. Sebab apa, dia membotakkan durian tersebut sampai orang kata tak berapa ada daun. Tapi itu mungkin teknologi dan kepakaran yang diorang ada untuk, orang kata, push ataupun untuk pembentukan dahan ataupun untuk menggalakkan pokok tersebut berbuah lah. Pokok ni agak kecil lagi, nak bandingkan yang lain. Sebab tu saya tanam yang ni sikit lewat, mati tu hari. Pada peringkat awal itu, dahan ni agak cantik juga permukaan dia.
Ni pun saya dah buat pruning juga tuan-tuan. Kalau tengok, inilah rupa dia. Apabila dahan yang meninggi ke atas, saya akan buang, saya akan tinggalkan. Contohnya kan, kalau dahan ni meninggi, saya akan buang di sini. Dia akan dahan yang merata ya. Contoh inilah. Itu saya dah buang, nampak ni ada kesan gelang ni. Super ni. Saya dah buang. Jadi tinggal yang dahan mendata sajalah. Macam ni dia naik ke atas kan. Dia naik ke atas, saya buang dan saya tinggal yang mendata di bawah saja. Nanti pada umur dia 3-4 tahun dia dah jadi dahan yang utama lah. Dia dah jadi besar kan. Jadi sedikit produktif lah. Berbanding dahan yang menghala ke atas ataupun kata yang mudah yang melebihi 45 darjah ataupun lebih 30 lah kita buang. Lebih 30 tu memang tak cantik lah. Jadi saya akan biarkan bukaan dahan di bahagian atas saja. Jadi kalau dia naik ke atas, ya atas pun turut naik ke atas lah. Macam ni. Contoh yang saya buang dulu tempat ni tuan-tuan. Naik ke atas, saya tinggalkan dahan bawah dia. Jadi dahan bawah sekarang pun dah besar. Macam tu. Okay. Itulah saya memang kerap dan saya beritahu tuan-tuan sebelum ni, saya memang kerap buat aktiviti pruning ni. Kata lagi satu, apabila kita tak buat pruning, dahan-dahan yang terlindung tuan-tuan dia akan mati tuan-tuan. Dahan yang tak dapat cahaya matahari. Ini saya rasa ni budak pengulit batang lah ni. Ya ni. Nanti saya perlu rawat ni. Gunting kecil, sakit tangan-tangan. Okey, nampak dah dia punya dahan-dahan tu. Kalau kita tak pruning, dia akan terlebih merimbun. Tak elok lah. Tak elok pada batang tersebut. Apabila dia terlindung, dahan-dahan yang terlindung daripada cahaya matahari tu dia akan menyebabkan dahan tersebut mati. Ini agak stres ni lepas musim hujan, tapi dah kembali berpucuk dah. Dia kalau stres ni kita pun sakit kepala tengok dia. Dia pergi pakat naik ke atas. Tak tahu macam mana. Saya kena buang semua ni. Ni kena buang, ni kena buang. Buang semua ni. Nanti saya bawa lah pelatan yang bersesuaian sikit. Okey. Ni 3 batang ni lambat. Sebab apa ada jumur babi kat situ. Lambat tanam ni umur dia setahun 4 bulan lah lebih kurang. Itu cantik kawasan, tapi musim hujan ni kawasan rendah. Nanti saya perlu tinggi kan. Kena cari masa sesuai. Mentambung balik yang mana kawasan-kawasan yang rendah tu. Nampak ni babi, macam babi. Okey tuan-tuan, itu antara perkongsian saya yang boleh saya paparkan kali ini dalam saya punya channel. Okey, macam mana saya buat pruning terhadap pokok-pokok saya, macam mana saya buat pembentukan dahan, terutamanya bagi dahan-dahan yang melebihi 45 darjah ataupun melebihi 30 darjah.
Okey, diharap perkongsian saya ni memberikan input yang berguna pada tuan-tuan. Okey, jangan lupa subscribe, like dan juga komen untuk saya tambah baik saya punya channel ni. Dan sekiranya anda berminat tentang aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan aktiviti adventure lah, terutamanya boleh subscribe saya punya channel yang terbaru iaitu Andak Life, untuk saya paparkan segala aktiviti saya yang selain daripada aktiviti dalam kebun ni. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.